do is play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen creepy. Kali ni korang nampak ada api pula kat rumah. Okay, so hari ni menarik sikit konten dia sebab Kama telah susun beberapa cerita. Minggu lepas ramai sangat insane cerita seram dekat email Kama. Tapi Kama compilekan cerita-cerita seram yang pendek untuk jadikan dalam satu video. So, dapatlah hari ni 5 kisah seram daripada subscriber Kama yang berkongsi cerita diorang dekat email. So, tanpa membuang masa, korang dah ready nak dengar 5 kisah seram hari ni? Sebelum tu, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Alright, so kisah yang pertama tentang penunggu kolam puteri. Siapa yang pernah pergi Gunung Ledang mesti dia pernah dengar kot tentang kolam puteri ni. Macam Kama tak pernah langsung pergi jejak kaki dekat Gunung Ledang tu. So memang first time lah Kama dengar tentang kolam puteri. So kisah hari ni, subscriber Kama ni gelarkan diri dia KZ. So kita panggil nama dia KZ. Jadi KZ ada satu kisah yang berlaku semasa dia Form 6 tingkatan 6 pada tahun 2018. Satu hari ni KZ dengan kawan-kawan dia yang semua Form 6 juga bercadang untuk pergi bercuti lah dekat Melaka. So salah seorang daripada diorang ni book lah satu homestay yang ada dekat Melaka tu. Dan nak dijadikan cerita, pada hari kedua semasa diorang pergi bercuti kat Melaka tu, diorang bercadang untuk mandi air terjun Gunung Ledang yang terletak di Tangkak, Johor. So waktu tu diorang semua gerak masa pagi dalam pukul 9 pagi. Sampai je dekat air terjun tu, diorang semua nak naik yang paling atas sekali sebab katanya dapat air fresh kalau kita naik dekat atas sekali. So ada dua orang kawan KZ ni, nama dia Kai dengan Fik. Diorang berdua ni nak naik yang paling atas sekali sebab nak tengok sekejap lah kolam air puteri tu. So dua orang kawan KZ tadi tu naiklah ke atas, and then selepas beberapa minit KZ nampak diorang berdua tu turun balik ke bawah tapi dengan muka yang agak muram. Bila ditanya kenapa, diorang jawab tak ada apa-apa. So, kawan-kawan KZ teruskanlah mandi macam biasa. Habis je, diorang berseronok dekat situ. Diorang pun teruslah balik ke homestay kan. And malam tu pula, diorang tengah buat BBQ tau. Waktu tu, Kai yang naik dekat atas gunung tu untuk tengok kolam puteri tu, dia bagi buka cerita juga malam tu. Kai cakap lah, masa diorang pergi naik ke atas puncak tu untuk tengok kolam puteri tu, si Kai ni ternampak sosok nenek kebayan. Si Kai ni, dia ternampak sosok seorang nenek yang tengah pandang tepat ke arah kawan dia lagi seorang tu, Fik, dengan renungan mata yang agak tajam ya. Dan rupanya Kai ni hijab dia terbuka. Dia kata apa yang dia nampak tu serupa dengan nenek kebayan. Dan bukan tu sahaja guys, dia juga ada nampak harimau putih berhampiran dengan nenek kebayan tu. Masa ke atas tu, dia seorang je nampak benda tu. Kawan dia lagi seorang tu memang tak nampak apa-apa pun. Dan Kai nampak nenek kebayan tu menghampiri kawan dia dan hampir nak pegang tangan Fik. And menurut Kai, kalaulah pada waktu tu Kai tak tarik tangan kawan dia dan terus pergi dari situ, kemungkinan kawan dia tu akan hilang dibawa nenek kebayan ke alam yang lain. Sebab tu, diorang berdua naik atas tu sekejap je. Lepas tu turun masa-masa muka pucat kan. So, selepas daripada kejadian ni, KZ ni dia terfikir, adakah nenek kebayan dan harimau putih ni merupakan penjaga di kolam puteri tersebut. So scary, and I know tempat-tempat macam ni memang banyak gila kisah-kisah macam ni kan. Especially I terjun Gunung Ledang tu, but I've never been there. Tak pernah pergi situ lagi. So mungkin kalau antara korang yang tengah tengok video ni, korang pernah pergi and korang ada alami benda yang sama, korang mungkin ternampak dua benda tadi.
benda yang sama, boleh share kat komen down below. So, untuk kisah yang kedua ni pula tentang jelmaan lelaki yang berwajah buruk. Jelmaan ni betul-betul menjelmakan diri dia sampai 2 orang telah nampak jelmaan yang sama. So, kisah ni daripada Ara, bukan nama sebenar. Ara ni dia berasal daripada Sarawak dan beragama Islam. So, kisah ni berlaku semasa Ara tingkatan 1 dan kejadiannya berlaku waktu pukul 9 malam. Masa tu Ara tengah study dekat dalam bilik dia lah. Tiba-tiba mak Ara ni suruh Ara panggilkan cousin dia yang ada dekat bilik. Sebab mak dia nak minta tolong something lah dekat cousin dia tu. Rumah Ara ni 2 tingkat. So Ara pun pergilah panggil cousin dia. Bilik cousin dia dekat tingkat bawah, bilik Ara dekat tingkat atas. So kita bagi cousin dia Ika, bukan nama sebenar. Lepas tu belum sempat lagi Ara ni nak panggil nama Ika, Ika dah keluar daripada bilik and diorang berdua terserempak. Masa ni Ara nampak muka dia pucat sangat, macam tengah terkejut. So Ara tanyalah dekat dia, kau kenapa muka terkejut sangat macam nampak hantu je? Ika pun cakap, aku nampak. Lepas tu Ara ingatkan dia main-main kan, tapi dah muka terkejut sangat. So Ara ajak dia duduk dan bercerita. So Ika cakap, tadi masa aku tengah main handphone dalam bilik, ada someone ketuk tingkap. Mula-mula Ika ingat adik Ika ni lah yang main ketuk tingkap. Sebab biasanya memang adik dia suka kacau dia. Tapi masa tu Ika kata belum sempat dia nak selak langsir untuk check siapa di sebalik tingkap tu, bunyi ketukan tu dah berhenti. Lepas tu Ika sambung lah main handphone time tu, and then bunyi ketukan tu sambung balik. Masa tu Ika macam dah tak fikir panjang, dia selak langsir tu and terkejut gila sebab dia nampak ada satu sosok macam lelaki berpakaian hitam, muka dia buruk sangat, mata dia merah dan kepala dia berbonggol. Masa tu Ika terus keluar daripada bilik dan time tu lah dia terserempak dengan Ara. So benda tu memang baru-baru sangat berlaku. So Ara waktu tu cuba tenangkan Ika lepas dia dengar cerita tu kan. And then selepas beberapa minit, diorang berdua terdengar kakak kepada Ara ni jerit dan menangis secara tiba-tiba. And bukan diorang berdua je dengar, adik Ika, abang Ika semua dengar. And diorang semua bergegas pergi tengok apa yang jadi dengan kakak Ara. Tengok-tengok mata dia dah merah guys. Nasib baik ada abang Ika waktu tu. Abang Ika ni memang amalkan banyak surah. Dia agak orang kata apa, Islamik sikit lah. So dia cubalah berubat kakak Ara ni. Tengah-tengah baca surah tu, tiba-tiba kakak Ara pergi tendang abang Ika tu sampai terjatuh dari jarak yang jauh. Korang bayangkan. Abang Ika agak terkejut waktu tu sebab macam mana seorang perempuan mampu mendapat tenaga sekuat tu untuk tendang lelaki. Tiba-tiba kakak dia bersuara, kau jangan ganggu kawan aku. Lepas tu abang Ika ni cakap lah, ini bukan kawan kau dan kau tak boleh ganggu keluarga ni. Time ni Ara saksikan kejadian kakak dia yang kena rasuk tu. Walaupun benda tu berlaku depan mata dia, tapi dia macam masih tak percaya tahu benda ni. Lepas tu diorang macam tak kasih ramai-ramai tu berkerumun dekat situ, nanti orang lain pula yang kena. So biar orang yang uruskan sahaja ada dekat tempat tu. Jadi Ara pun pergilah ke ruang tamu. Dia duduk depan TV. Dia tak perasan pun ada orang kat situ. Dia ingat memang ada seorang lah dekat depan TV tu. Tiba-tiba ada seorang cousin dia ni nama Amir, bukan nama sebenar. Tiba-tiba Amir tu ada dekat belakang dia. Amir cakap, "Oh Yara, tolong bukakan pintu depan boleh?" Lepas tu Ara cakap lah, "Buat apa buka pintu malam?" And then Amir cakap, "Tak adalah, buka je, aku panas lah." So Ara macam tak fikir panjang, dia pun pergilah nak buka pintu tu. Tiba-tiba Ika jerit panggil nama Ara. "Ara, kau buat apa tu?" Sebab Ika nampak Ara tiba-tiba dekat ruang tamu nak buka pintu. Lepas Ara cakap lah, "Tu Amir suruh aku buka pintu, dia kata panas." Belum sempat Ara nak sambung bercakap, tiba-tiba Amir datang nak duduk dekat ruang tamu. Dia baru nak masuk ruang tamu. So masa tu Amir pun terdengar lah apa yang diorang cakap. Bila masa pula aku suruh kau buka pintu? Aku baru je turun bawah daripada atas tadi. Daripada tingkat atas rumah diorang kan ada 2 tingkat kan. Dan time tu jugalah muka Ara dah pucat. Ara macam terfikir tau, habis siapa yang cakap dengan aku tadi? Siapa yang suruh aku buka pintu tadi? And pada masa tu jugalah Ara, Ika dan Amir, cousin-cousin ni duduk rapat-rapat, diorang tak jauh. Selepas terjadi kejadian malam tu, seluruh ahli keluarga yang lelaki diorang azan setiap bilik dan ruang. Selepas esok hari, kakak Ara ni bangun pagi, dah normal apa semua. Dia cakap lah apa yang dia nampak malam tu. Dia kata dia nampak ada lelaki
pakai baju warna hitam, muka buruk and kepala berbonggol. Jadi apa yang Ika cakap dan kakak Ara ni cakap macam synchronize. Diorang nampak benda yang sama. Wallahualam. So Ara cerita sampai situ sajalah. Jemaah apa yang cuba mengganggu keluarga ni, diorang sampai sekarang tak tahu. So itu kisah kedua. Kisah ketiga ni mesti student-student punya favourite horror story lah. Sebab kisah ni agak banyak kali berlaku, tapi kamu rasa dia lain sikit. Tajuk dia Peneman Study. Dengan tajuk je korang mesti dah boleh agak kan. Siapa pula lah yang teman korang time study kan. So kisah ni berlaku dekat Farah, bukan nama sebenar. Farah masa tu baru masuk asrama KV. Masa awal-awal dia masuk asrama tu, dia tak rasa apa-apa pun lah. Tapi dia selalu rasa yang dia ni tak keseorangan. Dia sebenarnya berteman. Walaupun dia memang obviously tengah duduk seorang-seorang kat kerusi, kat meja seorang-seorang, tapi dia rasa macam ada someone yang temankan dia. Dan benda ni dia rasa sampailah PKP, tiba-tiba kita punya negara ni kena lockdown. Kemudian selama 2 hingga 3 bulan PKP tu, dia start dekat rumah, tak boleh balik asrama apa semua. Time dia start dekat rumah tu, dia duduk PKP, lockdown dalam rumah kan. Farah kata dia rasa yang sebenarnya dia ni macam dah tak betul. And benda tu rasa sampailah dia masuk semula ke asrama. Kamu tak tahu apa maksud dia dengan tak betul tu. Sebab kamu rasa kita semua tak betul masa lockdown. Time semua orang kena lockdown dalam rumah masing-masing kan. Okay, so setelah dia masuk semula ke asrama, malam pertama je dia dah mula rasa semula yang dia tak keseorangan guys. Kemudian dia nak pergi surau malam tu. Batch dia waktu tu ada lagi 3 minggu je sebelum penilaian akhir, sebelum exam final. So Farah nak pergilah study dan ajak kawan dia untuk teman dia sekali. Diorang selalu study sampai 2:30 pagi tau, sebab nakkan suasana yang senyap dan sunyi. Start daripada malam tu lah diorang mulakan misi untuk study setiap hari. Dan malam pertama diorang okey je. Malam kedua pun okey. Ada masa diorang sembang lah sikit-sikit time study tu kan. Tapi start lah malam yang ketiga, kawan dia tu selalu nak tidur. And dia cakap, kejutkan aku kalau nak study. So sejak daripada tu Farah kejutkanlah dia setiap malam kan. Tapi setiap kali bila Farah ni nak kejut dia, dia selalu pandang ke arah buku. Dan benda ni berlarutan selama seminggu. Tapi Farah cuba fikir positif yang dia ingat kawan dia tu mungkin mengantuk sangat kan. And then satu hari ni, tiba-tiba kawan dia tu datang and cakap dekat Farah, dia minta maaf sebab seminggu dah tak teman Farah study. Kawan dia cakap dia baru balik. So Farah terus senyap. Siapa yang teman aku tiap-tiap malam tu? And Farah juga baru terfikir yang asrama dia ni sebenarnya dekat dengan kubur. Dan malam tu Farah cakap kat dia yang Farah nak rehat sekejap sebab dah banyak perah otak kan. Tapi malam tu Farah terus kena tegur. Pukul 1 pagi dia dengar ada orang cakap, aku rindu kau. Tapi dia tak nak tengok siapa. Dia tutup je mata selubung dengan selimut. Keesokan harinya Farah demam panas. Dia terus pergi berubat dengan ayah dia atas kebenaran warden sebab memang dia demam panas lah waktu tu. So warden dia ustaz dia pun tahu yang Farah ni kena kacau, walaupun Farah tak bagi tahu pun dia kena kacau. Farah dia cakap dia demam. Pemalas benda tu nak study, tidur je. Siap suruh kejut kan pula tu. So kita beralih kepada kisah yang seterusnya. Apa yang berlaku bila korang tinggal seorang-seorang dekat rumah? So, waktu ni Najah umur 12 tahun. Najah tinggal dengan makcik dia dekat Melaka waktu tu. Najah 6 ya guys. 12 tahun. So, makcik Najah ni seorang businesswoman dan selalu busy lah keluar outstation kan. And makcik dia ni ada seorang anak yang berumur 20 tahun. So, pada hari kejadian tu, makcik Najah ada urusan dekat Perak. And kebetulan, anak makcik Najah tu pun kena balik universiti. So, tinggal Najah seorang je lah kat rumah kan. So, bermulalah macam mana Najah ni seorang-seorang dalam rumah makcik dia. Darjah 6 je guys, 12 tahun. Masa malam pertama tu, Najah baru je lepas mandi. And baru je lepas solat isyak. By the way, rumah makcik dia tu 2 tingkat.
So time tu Najah mandi dekat bilik air tingkat atas sebab kebanyakan baju dia ada dekat tingkat atas. Selesai je mandi, Najah terus turun bawah sebab tiba-tiba dia rasa seram kan duduk atas sorang-sorang. Dia terus pergi ke bilik bawah untuk sikat rambut. And time dia sikat rambut tu, cermin yang dekat depan mata dia ni besar tau, jenis yang besar dan menghadap pintu belakang. So boleh nampak lah apa yang ada dekat belakang tu. So tengah sikat rambut, tiba-tiba ada benda yang lalu. Dan benda yang lalu tu serupa macam nenek yang berbadan bungkuk. Tapi tak ada apa-apa pun. So dia try positif yang mungkin dia salah pandang. Lepas tu Najah pergilah ke ruang tamu untuk tengok TV. Tengah duduk syok tengok TV, Najah tak tahu macam mana dia boleh tertidur malam tu. Tak lama lepas tu dia terbangun, tengok TV dah tertutup sendiri, and remote pula tersusun dekat rak TV. Dia ada 2 remote tau, remote untuk buka TV dan remote untuk buka Astro. So Najah macam bangun-bangun bila kan, macam mana TV tu boleh tertutup dan remote tu boleh tersusun elok je dekat rak TV tu. Dan apa yang pasti, kalau Najah ni tertidur, mesti TV tu terbuka je. Sebab sebenarnya dah banyak kali lah dia kena marah dengan makcik dia sebab tidur sambil TV terbuka kan, bazir elektrik. And kalau remote tu dekat, Najah boleh jugalah fikir mungkin dia tertindih dengan remote tu ke, lepas tu tertekan button off ke. Ini tak, remote tu siap tersusun lagi elok dekat rak TV. Maksudnya memang jauh daripada sofa yang dia duduk. Lepas tu Najah fikir mungkin dia mengigau kot kan, tutup sendiri TV tu tapi dia tak sedar ke apa. And then Najah tidurlah balik dekat ruang tamu tu. Tak lama lepas tu Najah terbangun sebab terdengar bunyi orang ketuk pintu dengan sangat kuat. Mula-mula Najah ingatkan makcik dia sebab dia nampak tangan yang ketuk tu. Dia nampak sebab pintu rumah makcik dia tu dekat tengah-tengah ada macam kaca tau. Kaca yang lucina. Memang kita akan nampak bayang-bayang lah kalau ada orang kat situ. That's why daripada situ dia nampak tangan. So Najah dengan tak fikir panjang sebab tengah mamai, dia mengantuk gila waktu tu. Dia pun teruslah buka pintu, ingatkan makcik dia dah balik. Buka je pintu, memang tak ada siapa-siapa pun depan pintu tu. So dia pun apa lagi, tutup pintu, kunci, terus naik atas, terus masuk bilik dan tidur. Apa seram pula buat suasana rumah macam ni kan. Okay, sambung balik. So bila dia dah naik ke atas kat dalam bilik dia, dah serubung semua, sampailah dia tertidur. Tapi kan, kalau kamu duduk kat rumah 2 tingkat tu, kamu tak berani nak naik atas. Lagi seram rasanya. Kira berani jugalah Najah kan, dah jam 6. Lepas tu dia tertidur sampailah bunyi alarm handphone dia untuk bangun subuh. Lepas dia solat subuh tu, dia terfikirlah balik kan apa yang terjadi malam tadi. Mungkin dia rasa macam dia mimpi mengigau. Sebab semua benda tu terjadi serentak. So esoknya makcik dia balik, time dia orang tengah makan-makan. Najah ni ceritalah dekat makcik dia apa yang jadi dekat dia waktu dia tinggal sorang-sorang tu. And then makcik dia cakap, jangan layankan sangat. Dan makcik dia suruh baca Yasin 3 hari berturut-turut untuk minta perlindungan Allah dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini lah. So itulah dia kisah daripada Najah bila dia tinggal sorang-sorang kat dalam rumah makcik dia. Okay, kita move on kepada kisah yang terakhir guys. Kisah ni pun tentang sekolah dan kisah daripada seorang yang lebih kurang sixth sense. So lebih kurang macam mana tu, jom kita dengar cerita dia. So kisah ni daripada Lia, bukan nama sebenar, and dia berasal daripada Balin, Kedah. Kisah ni berlaku semasa Lia berumur 14 tahun. And Lia sekolah dekat SMK, sekolah harian, dan blok kelas dia betul-betul dekat sangat dengan tandas sekolah tu, tandas perempuan. So cerita dia, masa tu tengah rehat, tiba-tiba Lia rasa macam pening sangat dan sakit kepala yang sangat teruk. Maybe sebab pagi tu dia minum air Nescafe kan, banyak sangat dia minum. Sebab sesetengah orang kalau minum kafein, dia jadi pening tau. And Lia ni dia something sikit, macam kawan cakap tadi, sixth sense tu. Kalau dia tak ada mood, benda halus tu sangat senang dekati dia. Dan Lia ni bukanlah orang yang hijab terbuka, cuma keluarga dia memang kebanyakannya pandai berubat dan hijab terbuka. So Lia ni macam kena tempias sikit lah daripada keturunan dia. Dia hanya akan nampak benda tu kalau berada dalam keadaan marah, mood swing atau tengah sedih. Kadang-kadang terserempatlah juga dengan benda tu kalau dengan izin Allah, dia kata.
So sambung tadi, masa dia tengah pening kepala tu kan, mood dia swing sangat-sangat, tiba-tiba dua orang kawan dia ajak pergi toilet. Ajak teman lah. So bila dah sampai toilet, Lia hanya berdiri dekat luar toilet tu je dengan kawan dia seorang lagi. Dia tak masuk. Sebab awal-awal lagi waktu dia sampai ke depan toilet tu, dia dah ternampak ada seorang budak perempuan menangis terisak-isak depan cermin. By the way, dekat cermin toilet tu ada satu kubikel yang tak ada pintu. Jadi budak tu duduk dalam tandas tu sambil menutup muka dia dan menangis seorang-seorang. Tapi tahu tak ada siapa pun yang pujuk dia waktu tu. That's why time tu dia tahu yang, oh, tu bukan manusia ke. Sebab dia seorang je yang nampak. Lia pula time tu tengah bad mood dengan blur situasi yang jadi waktu tu. Jadi melihat budak tu, Lia rasa macam nak pergi tegur lah sikit kan. Walaupun masa tu Lia rasa sakit kepala sangat, tapi so dia pergi juga tegur budak tu. Tapi bila dia tegur tu, budak tu memang teruskan menangis macam tu je. Dia tak cakap apa-apa. Tapi lepas je dia tegur budak tu, perangai Lia berubah. Masa kat kelas, kawan dia cakap yang Lia ni tiba-tiba menangis teresak-esak. Tapi Lia pun tak tahu kenapa dia macam tu, sebab dia tak rasa dia tengah menangis. Tapi memang hati dia sedih sangat-sangat sampai rasa nak menangis. Tapi dia tak menangis. Tapi kawan-kawan dia cakap dia menangis teresak-esak. Lepas tu, selepas tu, diorang ada subjek seni. Diorang kena pergi bengkel seni. And masa tu, Lia masih mengekalkan muka dia yang dingin and bad mood tau. Dia hanya tidur sepanjang kelas seni tu. Lepas tu kawan dia pun kejut lah. Lia, kita kena gerak kelas balik ni, dah habis dah subjek seni. So masa tu barulah dia rasa dah tak sakit kepala and mula bercerita dengan kawan dia tentang apa yang dia nampak dekat toilet tadi. Lepas tu balik daripada sekolah tu pun, dia balik rumah, dia cerita juga benda ni dekat mak dia. And mak dia cakap tu mungkin sebab Lia ikut sangat perasaan dan amarah. And Lia kata dia rasa budak yang dia nampak tu macam bayi-bayi dia juga tau. Tapi dia tak pernah nampak pun budak tu lalang-lalang kat sekolah tu. Tu first time dia nampak. Rupa-rupanya kisah tentang budak perempuan menangis dalam toilet tu agak popular dekat dalam sekolah dia. Sebab bila dia tanya, orang ramai macam, oh tu budak tu meninggal dulu dalam keadaan yang sedih. So macam tu lah, Lia tak tahulah tu kelibat apa kan, kenapa dia nak jelmakan diri time tu depan Lia. So sampai situ je lah kisah dia guys. So, cukup ke tak 5 kisah seram ni? Kalau tak cukup, korang send lah banyak kisah seram dekat email kamarinawork29@gmail.com. So, next video Kamar nak story-mori pasal kisah seram masa Kamar tahu yang Kamar ada janji nak cerita dengan korang tu. So korang kena stay tune untuk next video. So, Kamar rasa tu sahaja video untuk hari ni. Thank you kepada subscriber Kamar yang kongsi cerita-cerita tadi tu. Thank you sebab melapangkan masa dan sudi berkongsi cerita dengan kita orang semua. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye!